keadaan politik negara hari ini, saya mendapat catatan, saya melihat banyak pihak sudah merasakan bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri seolah-olah mempunyai agenda politik. Kenapa? Sebab itu saya katakan banyak pelantikan dilakukan. Apakah ia merupakan dalam usaha untuk menawan hati ketua-ketua UMNO di seluruh bahagian? Saya tak tahu, tapi kalau melihat daripada pelantikan demi pelantikan begitu, maka warga berfikiran begitu. Kita boleh salahkan rakyat mempunyai persepsi yang sedemikian. Ya, saya sekadar mengingatkan kerana hari ini belum pasti cakap ketua bahagian diikuti oleh ahli akar umbi. Jadi saya nak mengingatkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, seandainya ada agenda politik, maka elok difikirkan, kerana belum pasti cakap ataupun arahan ketua bahagian hari ini, khususnya UMNO lah, ini untuk warga UMNO saudara ya, akan dipatuhi oleh warga akar umbi. Sebab hari ini warga akar umbi pun sudah memandang serong terhadap kepimpinan di peringkat bahagian. Tapi apa yang penting, yang paling penting sekarang adalah perpaduan. Jangan kita ingat bahawa kita jadi ketua, kita dah jadi hebat sebab ada ketua bahagian nak buat itu, nak buat ini. Ingat, insaf. Kerana UMNO ni parti yang seharusnya dipertahankan. Saya seringkali berpesan kepada teman-teman, untuk apa kita berebut jawatan dalam parti kalau parti kita kalah? Jangan lupa pilihan raya 2018 dulu, UMNO Barisan Nasional tewas di tangan Pakatan Harapan. Waktu itu apa artinya? Kuasa tak ada. Lebih baik bagi saya menjadi ahli biasa, tetapi parti saya menjadi parti dominan yang mentadbir negara. Sekurang-kurangnya kita berkawan dengan pak-pak menteri. Sekurang-kurangnya daripada kita nak menonjolkan diri kita, buat apa? Orang kata tak ada beban batu digalas. Dan sekarang ni lihatlah apa yang saya lihat, dalam keadaan UMNO yang tidak begitu dominan, segala-gala dibuat dalam keadaan serba salah, sebab kita merupakan mempunyai 42 kursi sahaja, dan dari segi sokongan ahli-ahli parlimen cuma ada 114 kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Sebab itu saya katakan kerajaan keluarga Malaysia ini adalah satu kerajaan yang rapuh, bila-bila boleh tumbang kalau kita tak berhati-hati. Sebab itu saya melihat bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri terpaksa lah berbuat sana. Jadi macam kata orang kena senak perut. Macam saya sakit gigi, cakap kuat-kuat nanti sakit, atau sakit perut nanti senak perut. Segalanya kadang-kadang tak menjadilah saudara. Jadi sebab itu saya kata masalahnya bila ada pula pihak-pihak yang bercita-cita nak jadi presiden. Apa ertinya jadi presiden kalau parti kita kalah? Sebab itu Yang Berhormat Datuk Seri Najib dulu, bila UMNO Barisan Nasional kalah, dia menyerahkan kepimpinan parti kepada timbalannya untuk meneruskan perjuangan. Jadi sebab itu cuma Datuk Seri Zahid Hamidi, sebab itu merupakan amanah, dia pikullah. Tapi sebagaimana saya katakan, apa artinya? Saya lihatlah sekarang macam mana presiden parti gerakan, dia menjeritlah kata macam mana pun. Saya ingat saya akan sonsong sebentar nanti, tapi parti tak ada makna. Tak ada seorang pun calonnya yang menang dalam pilihan raya. Tapi itulah masalahnya sekarang saudara. Jadi saya harap agar warga UMNO, khususnya pimpinan di peringkat bahagian, sedar diri. Semalam pun saya dah bercakap, yang paling penting kukuhkan perpaduan, mantapkan parti kita ini. Bukan berkira-kira untuk jadi orang hebat. Saudara, itu keadaannya. Dan sebagaimana yang saya katakan, Perdana Menteri kita hari ini, saya melihat, saya kadang-kadang bersimpati dengan Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri. Sebab saban hari, saban waktu beliau seolah asyik kena ugut. Asyik kena ugut saja. Tak ikut karang, tarik sokongan. Tak ikut kendak kumpulan Azmin Ali, tarik sokongan, berdebu pula tergolek dok. Tak ikut kata-kata Tazimuddin, tergolek dok. Tak ikut kata orang PAS, tergolek dok juga. Tak ikut, tak santuni ahli parlimen daripada UMNO. Kalau 4 orang tarik diri pun menerima nasib macam mana yang dialami oleh Tazimuddin. Jadi keadaan sekarang ni, saya kata tadi bahawa Datuk Ismail Sabri macam orang senak perut. Saudara, cuba saya lihat masa musim pilihan raya negeri di Melaka, tiba-tiba Tan Sri Muhyiddin dia ugut. Cuba cakap banyak sangat ni, kita tekan saja butang. Maka waktu itu segala-galanya jatuh. Itu merupakan ugutan.
Jadi sebab itu saya haraplah warga UMNO kadang-kadang bersimpati lah juga dengan beliau. Cuma saya nak bagi tahu pada orang keliling yang menasihati Yang Berhormat Perdana Menteri, orang kata buat baik berpada-pada lah. Jadi kalau dah terlampau-lampau, kalau cicak mengkarung dah naik ke kepala, cacing dah naik ke mata, kita tak ada pilihan. Ini keadaannya, dan Yang Berhormat Datuk Seri Sabri hadir sebagai Perdana Menteri adalah untuk menyelamatkan keadaan supaya negara waktu itu tidak melangsungkan pilihan raya umumnya. Tapi jangan lupa UMNO sentiasa menuntut agar diadakan pilihan raya umum supaya nak diserahkan balik kuasa ni pada rakyat. Setelah melihat kebejatan politik sejak apabila kita kalah, kerana negara dipimpin oleh Pakatan Harapan. Walaupun ada pihak mengatakan Pakatan Harapan tu baik dan begitu dan sebagainya, tapi semua orang dapat tahu 2 tahun kesesaran rakyat. Kemudian berlaku langkah Sheraton. Bila berlaku langkah Sheraton, apa yang berlaku? Kerajaan Perikatan Nasional, abah kau, memang tidak dinafikan waktu mula Datuk Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, rakyat suka bagi gelaran abah. Tetapi apa berlaku selepas saja 5-6 bulan, maka rakyat dapat melihat belang sebenar, suasana sebenar. Kemudian dalam keadaan itu, selain daripada ugutan daripada Perikatan Nasional ataupun daripada parti PBM, PAS juga secara ugut. Jangan lupa saya 2-3 hari lepas, kalau masalah tentang wang royalti minyak tak diberi pada Kelantan, PAS akan tarik sokongan. Saya katakan apa bengongnya? Ini bukan perjanjian antara Kerajaan Negeri Kelantan dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi puak-puak PAS dia lebay-lebay ni tak tahu ke undang-undang? Ini adalah perjanjian antara PAS dengan Petronas. Betul, syarikat Petronas berada di bawah kepimpinan ataupun di bawah direct bawah Perdana Menteri. Tapi bukanlah dengan ugutan tarik sokongan pada kerajaan. Satu benda tak betul. Saya lebay-lebay ni kena fahamlah undang-undang. Jadi bukan tak ada orang ramai juga peguam-peguam yang ada dalam PAS ni. Perjanjian untuk royalties minyak ini adalah antara syarikat Petronas dengan kerajaan negeri. Berbuih mulut Yang Berhormat Mulia Tengku Razali menjelaskan Petronas menandatangani perjanjian dengan Terengganu, Kerajaan Negeri Terengganu, dengan Kerajaan Negeri Kelantan, dengan Kerajaan Negeri Sarawak, dengan Kerajaan Negeri Sabah. Dan jumlah 5% itu diputuskan cadangannya bukan datang daripada Petronas. Cadangan itu datang daripada almarhum Tun Rahman Yaakob. Jadi warga Sarawak jangan marah dekat Petronas. Ini kendak daripada pemimpin daripada Sarawak sendiri. Soalnya sekarang ni kita nak tanya, apakah Petronas melaksanakan apa yang dijanjikan, apa yang telah ditandatangani? Itu boleh dipertikaikan. Kalau tak ada, betul seritlah ke mahkamah. Jangan serit Kerajaan Persekutuan. Dia jangan ugut Tan Sri Datuk Seri Ismail Sabri bahawa akan tarik sokongan. Tak betul tu Pak Lebay. Jadi janganlah tunjuk belang sangat. Saya bersimpati dengan Perdana Menteri. Beliau lah naik Presiden UMNO. Sebab itu saya katakan, kalau dalam apa keadaan pun, orang kata repah rampih pun, kita akan pikul lah naik Presiden kita ni. Sebab itu saya seringkali mengingatkan Datuk Ismail Sabri, berhati-hati, jalannya penuh berliku. Keadaan keberadaannya di anjung kuasa di Seri Perdana itu penuh dengan cabaran, dugaan. Tapi itulah sentiasa diugut. Kemudian cuba kita dengar, kita lihat calon-calon daripada yang bertanding di Sarawak mengugut bahawa kononnya Kerajaan Persekutuan tidak memayungi Sabah dan Sarawak. Sudah ada usaha konon-kononnya mau keluar daripada gagasan Malaysia. Ini pun satu hal tak betul. Jadi kepada pemimpin politik di Sabah dan Sarawak kena insaf bahawa kita sudah pun memeterai Perjanjian 1963 bahawa kita berada dalam satu gagasan, itu atas nama Malaysia. Dan hari ini pun tidak boleh dinafikan warga Sabah, warga Sarawak, warga Semenanjung, kita ada saling kait mengait menjadikan sebuah keluarga besar. Ada adik-adik kita, keluarga kita yang berkahwin. Datuk Syafiq Abdal pun kahwin dengan orang Kedah. Anak saudara saya kahwin dengan orang Sarawak. Begitulah kita sudah saling menjadi sebuah keluarga yang harmonis, yang dikatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sabri keluarga Malaysia. Dalam keadaan begini, saudara, saya harap pimpinan-pimpinan politik di Sabah Sarawak
Janganlah ditiupkan api perkauman yang sebegini. Ini bahaya yang tidak sehat untuk sebuah negara yang sedang baru keluar daripada kesempitan, yang baru nak bernapas selepas setahun kita terkurung. Dalam keadaan begini, saya bersimpati. Kemudian hari ini sekali lagi hari ini Tan Sri Muhyiddin main ugut lagi. Dia ni tak sedar diri ke? Anda dah orang tak nak pakai dah. Ahli Parlimen dah tak mau setuju anda jadi Perdana Menteri. Anda dah diusir keluar sebenarnya, Tan Sri. Orang kena sedar diri lah. Tapi puak-puak dalam PBM ni masih yakin bahawa Tan Sri Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri, Abah boleh jadi Perdana Menteri. Nak jadi Perdana Menteri macam mana kalau buat pilihan raya pun orang tak terima? Contohnya pilihan raya di negeri Melaka pun orang dah tak terima dah. Walaupun kena siarkan gambar besar-besar, poster besar-besar, Abah sayang rakyat Melaka. Orang Melaka buat tak pandang saja. Sebab mereka merasakan perih berada di bawah kepimpinan Yang Berhormat. Dalam keadaan begini, tiba-tiba hari ini dia kata bahawa Perikatan Nasional akan tarik sokongan. Kiranya kerajaan tunduk kepada kleptokrat. Apa benda ni, Tan Sri? Bila masa pula Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri tunduk kepada tuntutan kleptokrat? Malahan orang UMNO pun marah juga pada beliau, kerana beliau meletakkan segala-galanya kepada bahawa rule of law. Ini menyentuh soal perbicaraan Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid Hamidi. Kita pun minta supaya kerajaan jangan campur tangan sebagaimana kerajaan terdahulu. Biar pihak hakim, biar mahkamah menentukan sama ada keabsahan ataupun sama ada kes itu mempunyai local standby ke, atau mempunyai grid ke, ataupun sama ada okey tak okey, biarlah hakim menentukan. Jadi kita minta Yang Berhormat Perdana Menteri jangan campur.